Okay, kita dah minum air dah. Alright. Okay, kita sambung balik. Tadi Min cakap Yasmin darjah 1, lepas tu sekarang ni pun memang PJJ kan. Sebab Madam kerja di Perak kan. Madam kerja sama universiti kan saya. Okay. So so macam mana sekarang ni? Dia punya so memang banyak pada Min lah untuk uruskan anak-anak semua kan. So macam kita collect lah semua information masa sebelum nak masuk sekolah tu. Okay, then dapat information semua, dia lah yang decide. I see. Okay. So actually dia memang mencari sekolah yang macam boleh adapt dengan suasana dia, macam let's say macam dia memang nak anak-anak dia cakap English. Sebab bagi dia bahasa Melayu sangat mudah lah. Kalau balik kampung pun cakap bahasa Melayu. Nenek dia ke jumpa cakap bahasa Melayu. Jadi dia nak yang anak-anak dia tu belajar dalam subjek international. And one day kalau kita orang migrate pun anak-anak boleh yang dia niat migrate ni. Misalnya ialah nak kata planning dah lama. Tapi ialah daripada planning ialah semua tu kan aturan Allah tiba COVID-19. Yalah, betul. So whatever it is, Min cakap tak maksudnya apa. Min tak kisah untuk migrate. Okey lah, maksudnya kalau migrate tu bagus untuk pembesaran anak-anak, why not lah. Sebab Min kata dari segi education anak-anak pun you have to cari tempat yang bagus lah. Min buat bisnes tak affected? Mana-mana okey je? So far memang mencari bisnes yang boleh buat kat mana-mana. Yang tak perlu. Sebab before this kita ada bisnes butik kan. Betul, memang it's buat quite tudung semua kan. Ya, memang it's quite difficult lah kalau pindah. Takkan nak angkut semua barang kan. So during that time lah memang nak mencari bisnes yang kalau pindah mana-mana pun you still can survive. At least kita base banyak pada online kan. Then during that time lah actually we decided end up hantar anak-anak di international school. Then tengok subjek dia yang is good, lebih kepada Montessori. Dekat sikit ni. Okay. So end up like that lah. So maksudnya sekarang ni Yusof dengan Yasmin satu sekolah? Satu sekolah. Macam Yasmin darjah 1 dekat tingkat atas. Macam Yusof masih kindergarten. Yasmin dengan Yusof, dia orang cakap dengan baba dia cakap apa? Actually memang English. Tapi bila kita kata talk Arab kan, supaya dorang tak tinggal bahasa. Actually Iraq lah. Sebab bila nenek dia datang, so memang nenek dia banyak komunikasi Iraq kan. Nenek dia tak tahu fasih English Fasih sebenarnya. Sebab nenek dia pun pernah duduk di London dengan ayah dia dulu. Then dengan suami dia, dengan suami dia kan. Then actually boleh. Bunyi apa tu? Ada bunyi, tak apa. So, okay, abaikan. Ada gempa bumi. So bila teringat, dia akan bercakap. So adalah actually ada certain word yang macam anak-anak boleh lah faham. So bila nenek dia pun cakap dalam bahasa Iraq pun dia boleh communicate juga. Sebab bahasa Iraq dengan bahasa Arab ni berbeza. Dia sebab Iraq ni dia ada campuran dengan bahasa Persian. Dengan Parsi kan. Macam let's say kucing apa bahasa Arab? Tak ingat dah. Kitun. Kitun. Kan? Kitun. Tapi Iraq bazunah. It's different. Kalau macam kita Kelantan pun kucing juga kan. Tapi dialek dia pun lain. Dia tak jadi. Jadi kat situ kadang ada konflik juga. Sebab Mitem cakap dia nak ajar anak ni Iraq ke ataupun standard Arab. So kena tambah lagi lah. So tapi Min kata it's okay, ajar je Iraq. So at least anak-anak boleh faham bila nenek dia pun bercakap. So kalau balik ke Iraq pun, dia ke mana pun nanti once dia dah belajar bahasa macam-macam, dia dah terbiasa untuk belajar bahasa baru kan. Kan satu macam anak-anak ni bagi Min sangat cepat mereka nak absorb kan. Especially budak-budak yang bawah 7 tahun lagi senang kan. So apa-apa yang kita cakap depa dengar, depa tahu kan. So okay lah, alhamdulillah so far ada certain word tu memang mereka boleh faham dan mereka repeat. In Iraqi lah. Dengan Min cakap Melayu? Yang Min cakap Melayu. Adalah certain kita cakap bahasa Inggeris jugalah. Tapi ada most of the time memang kita bagi cakap bahasa Melayu. Tapi saja kalau nak kata full tu banyak kalau balik kampung lah. Balik kampung bahasa Melayu lah. But it's good sebab bila tengok si Yasmin dengan Yusof tu bercakap dengan opah dia kan, memang full word bahasa Melayu.
Opa saya nak makan yang ni, kenapa tak ada yang ni? So macam bagus, maksudnya diorang tak rojakkan bahasa tu. Okay. Kan? Sebab tengok anak Min ni tak macam Melayu dah. Muka dia memang tengok ni anak Arab, memang dua-dua orang muka dah. Kan, banyak ikut ni lah. Macam Yasmin dia banyak ikut muka kakak. Kakak Metem. Yusof memang muka Metem. Masa muka kecil Metem. Sebab bila tengok balik gambar lama kan, masa Metem kecil memang Metem lasak dulu masa kecil. Ya, lasak. Dia memang pernah cerita macam mana ayah dia marah. Kalau slipper tu macam tu kan. Kalau ada tali pinggang pong macam tu kan. Tapi zaman sekarang tak boleh lah kan. Tapi itulah didikan yang bagus. Bagi me macam if your father didn't do macam yalah, maksudnya kalau bapa tak ambil berat tentang anak kan. Kan you will not success kan. Betul. Yang penting ialah niat bapa tu ajar tu bersebab lah. Bukannya ajar melepaskan geram kan. Lepas tu macam Min macam kahwin ni ada tak contoh-contoh value nilai yang berbeza ke apa semua sampai sekarang lagi masih berbeza dan maksudnya dari segi pegangan ke prinsip ke yang macam this part we have to discount lah macam you with your style, I am with my style. Okay, betul. Memang dia pun mesti adapt lah dengan cara Najmin. Mungkin macam certain actually orang Arab lah kan, bila Najmin pergi sana memang kebanyakannya mereka di sana tu tak semua pandai memandu, tak semuanya keluar bekerja. Banyak orang kata memasak all the time. Perempuan kan? Perempuan di sana kan. So dia adapt dengan Najmi yang memang Najmi ni memang tak boleh duduk mandu, tak duduk diam. Malam-malam buku berapa. So yelah kita berkomunikasi. Kita banyak komunikasi that ada certain memang Najmi kena keluar kan. Ada certain memang Najmi tak sempat masak. So dia pun boleh terima seadanya. So kan dia tak pandai pakai periuk Noksa. Dia pandai. Dia tahu picit mana kita dah ajar. You nak masak you tekan this one, you nak masak tekan this one. Okay kan. So dia ada satu dekat Sri Iskandar? Belum lagi sebab dekat sana pun dia tak masak. Dia masak certain ni lah, tapi all the time yelah mungkin dia sibuk kan. Dan seminggu sekali balik. I see. Dia banyak tapi lah macam mak mentua tak adalah macam nak komen macam sebab pernah tau duduk dengan mak mentua kat rumah. Dia datang rumah. Duduk 3 minggu. Waktu tu rasa macam sebab sebulan ni bila duduk Perak, bila mak mentua datang, kita datang ke KL dan kita stay dekat hotel kan semua dekat hotel lah kan. Ni mak mentua duduk kat rumah. Tiba-tiba masa pindah KL, mak mentua kata okey, kali ni mak ni tak nak duduk hotel, kita duduk rumah. Serem sejuk. Kan. Kita macam okey. Tapi yelah kita banyaknya masak kita ialah lebih kepada Melayu style kan. Tapi memanglah ada Arab style juga kan. Tapi tak memenuhi cita rasa. Betul. Mak dia ni pandailah masak kan. Jadi it's good actually. Kita orang banyak belajar lah macam bila mak dia masak. Dan memang bagi peluang bila mak dia datang dapur tu biarlah mak dia punya. So mak dia boleh buat apa sebab kadang-kadang kita masak takut tak tapi Min tak ada masalah kan lidah makanan masak Arab ni okey je. Tak ada masalah. Sebab actually makanan Arab sedap je. Banyak je makanan Iraq yang kita tak pernah rasa kat sini. Bila mak dia masak sedap. Bila balik ke Baghdad pun memang masakan sedap. Walaupun tak ada sambal belacan semua tapi okey lah. Sebab kan? Min pun bukan jenis orang yang macam I have to eat sambal belacan ke apa. Memang Isaac tu Min kata tahun pertama memang tahun ujian bagi kita. Kau dulu suka sambal belacan, kau duk ketuk apa benda nak buat sambal, tapi bila tahu yang dia tak suka makan, dia tak suka bau, so kita pun boleh. Dia tak boleh bau belacan? Tak boleh. So bila buat sambal belacan ke, masak perkasam ke, cepat-cepat spray. Nasib baik essential oil tak ada bau belacan. Betul. So memang yelah kita banyak tolak ansur dengan apa yang dia tak suka, kita terima seadanya. Okay. Right. So okay lah. So it's good juga bila dapat belajar dengan mak dia. How about your children? Maksudnya anak-anak Min dia orang mesti sedar kan macam mak dia bangsa lain. Betul. Ayah dia bangsa lain. Kalau dia jumpa dengan orang lain, ada dia orang cakap apa? Okay, diorang tahu yang ayah dia Arab, mak dia Melayu. Dan dia pun tahu nenek dia pun Arab. So dia kata kalau ada benda yang tak faham, itu bahasa mereka. Kan?
So it's good, maksudnya mereka tahu perbezaan. Dan bagus untuk mereka explore benda-benda macam ni, kan. Right. So maksudnya dia in term of ni tak, bukan, it's not an issue lah maksudnya. Bagi Min tak isu, sebab bagi Min dekat Malaysia pun dah ramai dah orang kahwin campur. Betul. Sebab yelah, kita pun kahwin campur ni pun banyak kategori. Kahwin campur antara kaum, kahwin campur antara negara, kahwin campur antara agama. Yalah, betul. So alhamdulillah bagi Min, orang Malaysia pun dah boleh adapt dengan situasi macam ni. Dan mereka pun senang nak memahami antara satu sama lain, even different culture, different religion. The most important is, yelah, kalau kahwin campur pun letakkanlah Islam tu number one. That's all, kan. Bagi mereka nak kahwin campur lah, kan. Okay. Apa lagi satu soalan? Ada soalan yang tengah fikir, Allah. Nak tanya Min pasal tadi lupa dah, tak ingat dah. Ingat balik. Selalu orang tanya soalan ni kan, dah ni kan. Sekejap. Okay, sekarang ni bila Yasmin dengan Yusof, diorang dari segi macam mengaji semua tu siapa aja? Okay, mengaji kita kat sekolah, kat sekolah ada, tapi kita pun actually panggil ustazah lah. Ustazah datang. Sama ada gila-gila lah, sebab kita buat grup untuk kawasan kejiranan. Gila-gila, kadang rumah orang ni, kadang rumah orang ni. Itu how frequent dia contact dengan macam grandparents orang dekat Iraq tu? Okay, kalau usually selalunya kalau jumpa mesti at least 6 bulan sekali dalam setahun. Okay. Tapi ni sebab COVID tak jumpa. Dah almost 9 bulan mak dia pun dah merajuk dah. Kenapa tak boleh masuk Malaysia, kan. So now kita orang communicate lah melalui teknologi lah, pakai video kan, pakai video, nampak face to face. Okey lah, hilang lah rasa kerinduan tu, kan. Tapi lah mak dia ni memang sayang cucu. Sayang sangat-sangat sampai apa yang cucu nak tu dia akan usahakan. So bila nampak Facebook muka cucu dia, dia kata, ya Allah tolonglah, aku nak datang Malaysia. Jadi memang sebenarnya mak dia planning nak datang Malaysia. Dah ada tarik tiket flight. Tapi bila tengok Iraq tak boleh masuk, kata, sebab Iraq dia lebih daripada 100,000 kes. Banyak juga. Kan. Then bila tengok Iraq tak boleh masuk, so kata tak payahlah lagi. Kan nanti dah masuk kena kuarantin, tak boleh pun masuk Malaysia, kena hantar balik. So jangan ambil risiko. So insya-Allah kalau ada rezeki memang kita akan jumpalah, kan. Okey, itulah. So begitulah kita tentang kahwin campur ni. Bagi mi bukan satu isu yang besar. So as long as kita boleh bertolak ansur, kita memahami pasangan kita. Dia kahwin actually sama-sama bangsa pun, kalau dah style pun, cara membesar pun lain-lain, cara didikan pun lain-lain, dia akan jadi beza juga. Dia akan jadi clash juga, kan. Kalau dah tak nak betul ansur apa semua tu, kan. So lah, maksudnya dari segi satu lagi last one. Dari segi didikan tu, maksudnya bila Min nak membesarkan anak-anak sekarang ni, do you take from your previous punya the way how you being brought up, ataupun sebenarnya you trying to blend antara? Okay, sebab kita memang dibesarkan dengan suasana asrama, kan. Kita pun ialah tahu macam mana kita belajar dulu, kan. So actually the same jugalah, benda yang sama. Pernah komunikasi dengan Meta. It's good if one day that we can send them to boarding school, kan. So benda tu mungkin masih lama lagi, masih panjang lagi perjalanan. So benda tu yang kita orang dah start discuss. So mungkin ada perbezaan pendapat, sebab dia pun actually masa di Iraq bukan duduk di asrama. Bagi dia it's based on education, it's not lifestyle dekat boarding school, kan. But whatever it is masa masih lama, kita orang still survey. If something yang good for them, why not, kan? So macam beli pun kalau dengan anak-anak pun, sebab macam I feel it depends on what they want. So because contohnya macam yang sulung nak masuk asrama, tapi yang nombor 2 tu mungkin mungkin ini kan. So I think it's about macam we talk to them about what they feel like they want, kan. Kita pun tak nak memaksa semua. Kita tak nak maksa. Kalau dia nak duduk asrama, why not. Tapi kalau dia memang tak nak, so kita pun tak boleh paksa lah. Tapi whatever pun kita cari the best for them, kan. Right. Okay. So I think
That's all, Min. Terima kasih banyak-banyak. Anything else? Thank you so much. Terima kasih. Tak pernah pun cerita benda-benda macam ni. But I think this is orang kata special. Yes. Special event. Kata boleh cerita kat orang. Lepas tu orang pun at least tak adalah stigma tentang kahwin campur. Lepas tu what to expect if let's say jodoh mengetuk kan. Betul. Kalau itu jodoh kita, so it's okay, proceed. Proceed sebenarnya. Tak ada masalah bagi Najmin. Sebab bagi Najmin, Min bukan dibesarkan di kalangan orang yang berjumpa dengan orang international, tak pernah pun kecil pergi luar negara, tak. Tapi yelah, everything semua jodoh kan. Betul. So the most important is, yalah, you never know what opportunity and what is the jodoh yang knocks over. Memang kan. sebelum nak kahwin, even 2-3 hari nak kahwin pun, macam lagi macam gelabah lagi. Yang cakap jangan. Iya, jangan. Sampai pernah tarik Najmin kalau jumpa kat pasar tu, dia tarik. Min, you betul nak kahwin ni? Janganlah nanti kau. Kawan-kawan ke saudara lah? Tak, kawan-kawan. Iya. Nanti kan dia ceraikan you, dia bawa lari anak you. Everything benda tu macam negatif, very negatif. Ramai pun kata, Min, Iraq tu kan bukan Syiah ni semua. Banyak sangat. Tapi sebab kita percaya ini keputusan kita, kita dah didorong. Allah dah dorong macam tu kan. Sebab bagi Min, mak ayah tak halang. Mak ayah dah kenal Meta macam mana. Even tanya arwah Pak Lang pun, Pak Lang memang kenal. Dia kata he's a good, nampak dia hormat orang tua masa mula-mula sampai, macam mana dia entertain us. So dan it's good sebab Meta orang anggap Arab ni dia kasar kan, but dia bukan orang kasar. Sebab mungkin dia dibesarkan mungkin sebab dia pergi London. Dia ramai kawan-kawan daripada different negara kan. Jadi Alhamdulillah, orang assume that orang Arab kasar. Tak semua kasar. I think I met them, dia not a typical like Arab yang saya pernah jumpa lah kan. I have used to stay with Arab dekat masa dekat Newcastle dulu masa buat master kan. Arab tu sangat. Betul kan. What is this? Why you put music on? Haram, it's haram. Terlampau ekstrim kan. But dia sangat terbuka. Lepas tu dia buat macam tu, dia tutup dengan haram. Sudah mampus aku. Padahal pasal lagu nasyid dia pun kan. So yelah, depends. So the most important is kita kenali kita punya pasangan. Tak kenal maka tak cinta kan. Tak kenal tak cinta. Kan bila dah kenal bertambah cinta aja. Right. Okay, Min. So thank you very much. Okay, thank you. Terima kasih daripada Sekolah Malaysia. So to all, terima kasih banyak-banyak kerana mendengar dan menonton rancangan kami. So tajuk hari ni kita buat kahwin campur dan macam mana Min dan Metem membesarkan anak-anak mereka dan sebagainya kan. So jangan lupa untuk follow, okay? Jangan lupa untuk subscribe, follow IG kami ada Sekolah Malaysia. Di subscribe di YouTube, okay? Dan kemudian boleh follow ataupun like page kami Sekolah Malaysia di Facebook. Oh, jangan lupa ni satu. Kalau Najmin ni dia pengedar MW. Ada barang-barang MW. Very good. Ni nak tanya Lamin. Okay. Nak tanya nak belajar pasal produk MW ke apa semua banyak. Boleh. Periuk Noksa saya pakai kat rumah. Thank you so much. Okay. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.